Allah Ta'ala uji kita muda dengan tua. Allah Ta'ala uji sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan miskin. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu susah tapi cukup. Tapi anak-anak kita hari ni tak boleh susah macam kita. Tak boleh. Semua nak cepat. Perasan tak? Anak kita tak boleh sabar langsung. Duk iuran, cikgu kena bayar sekarang tak kena bagi. Kau nak pergi sekolah sangat ke? Besok lah mak bagi. Alah. Dia nak cepat. Sebab zaman ni dah berubah. Zaman berubah. Zaman kita dulu masak air dalam periuk. Jaga kontrol kayu api sampai menggelegak. Cendok masuk. Mana ada uncang-uncang kopi ni? Mana ada uncang-uncang? Curang. Terapung sodak tu. Minum berselepet kat bulan tengah. Sedap, betul tak? Tapi semua sedap. Orang sekarang ada uncang pun bangang lagi buat kopi. Bukan orang sekarang kat sini lah tempat lain. Betul tak? Iya. Lepas tu zaman tu makin canggih. Lepas tu dah ada periuk. Mula-mula dah ada ceret. Ramai lah yang pokak kan. Sebab tak dengar bunyi air tu dah masak. Pakai pula ceret menjoget. Oh dah masak. Kan? Hari ni zaman anak-anak kita tak ada ceret lah. Takan terus panas. Takan terus sejuk. Malahan takan terus jadi kopi. Hari ni zaman nak kopi susu ke apa. Macam saya memang TO, kopi O, Nescafe O. Saya memang minum OO saja. Sebab dalam pun putih susu. Tapi kalau susu saja saya minum. Kan, tapi kalau campur teh susu, kopi susu, memang perut saya magam. Tak tahu kenapa. Adik-adik saya dengan mak memang sama. Arwah abah saya dulu je minum teh kau ni. Yang lain tak boleh. Memang lepas tu mula lah tak tahu. Nak buang air tak boleh, nak apa tak boleh. Tidur berpeluh-peluh, senak perut, sebu kan. Tak tahu kenapa. Problem. Jadi tanggung pertama cepat. Yang kedua hadir, jangan kita tak datang. Jangan ingat bila kita tak datang maka selesai. Orang sekarang, staff sekarang yang kerja kerajaan, asal dah isi Hermes je, anggap dia dah boleh cuti. Siapa cakap? Bawa dulu orang, jumpa bos saya nak cuti. Kan kenapa tak isi dalam Hermes? Saya tunjuk kat bos tu, okey, bos isi, takut bos tak tahu. Macam tu. Jumpa bos tu tanya, bos saya diisi borang, bos kat dalam Hermes, bos dah check dah. Saya nak cuti ni, faham nak cuti sebab ni. Oh, yelah. Bos kena maklumkan, jangan main cuti macam tu je. Ada staff-staff hari ni dah isi Hermes, kita dah boleh cuti dah. Ingat, cuti itu satu keistimewaan, bukannya satu hak. Kalau bos kata tak boleh lah. Tengok MC pula. Sendiri mau fikirlah kan. Jadi makna kata dalam gerbang kita ni hadir. Bila tak datang kan ada kolom tu pengganti. Kadang kita tulis dia pengganti tu siapa-siapa tanpa maklum pun pada dia kena ganti kita. Betul ke kita bersedia dengan pengganti kita? Aku cuti, ni kau ambil ni. Ni nombor telefon aku tu time aku cuti. Kalau apa-apa hal ni. Lepas tu file biasanya bos akan minta file ni. File ni berasiapkan atas meja. Macam tu bersedia untuk cuti. Bila kita bersedia, siap bagi nombor telefon jangan risau. Dia takkan telefon. Yang tak bersedia tu selalu orang cari. Lepas tu tak dapat call. Bersedia. Hadir. Seterusnya yang ketiga apa? Aplikasi. Ini adalah zaman pelaksanaan. Bukan zaman berjanji. Cakap dia nak buat tapi tak buat. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Ulang sekali. Cakap tak serupa bikin. Bikin tak serupa cakap. Cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Tanyalah diri kita dalam kategori yang mana. Kan? Macam perempuan lah. Dia nak lelaki membuktikan kesetiaannya. Jangan cakap aja. Janji saya kat I. Sebelum kahwin memanglah semuanya baik. Pasangan suami isteri hanya akan kenal pasangannya hanya setelah berkahwin, bukan sebelum. Dan sebelum itu hanya fata morgana sifatnya. Kalau sejadi bulan, awak nak jadi apa? Yang lelaki tu tak masa-masa jadi Jaludin Hasan. Well, kalau jadi bulan, jadilah bintang. Ya Allah, tak sabarnya. Dah kahwin tanya lagi tak soalan tu? Cuba tanya tak soalan. 20 tahun lepas tu tanya balik.
Cara tanya pun dah lain. Ni nak tanya sikit. Dulu kalau saya jadi bulan, buat je dia. Kan? Bila dah kahwin ni tanya sikit. Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Ha. Dia siap diharga kawan. Ya Allah. Yang suami tu lupa pula. Tak ada jadi apa-apa. Bukan dulu awak janji nak jadi bintang ke? Kau pakai otak sikit. Kalau aku jadi bintang, kau nak makan apa? Macam tu pula baca macam. Sebelum kahwin sebelum kahwin pegang tangan, menitik-nitik peluk. Ya Allah Akbar. Berhenti lap, sambung balik. Naik motor peluk macam ni. Berselisih tangan macam ni. Lapat 7 orang duduk belakang. Jalan berpimpin dengan tangan sampai kat motor tegak jadi okey. Sebab tak reti pakai helmet. Yang lelaki tu buat siap selawat macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Hati-hati takut terhentak kepala otak lagi. Ya Allah ya Allah. Zat okey. Keletak luka ke kita. Berangkat naik motor masuk dalam batu. Bila dah kahwin kat pasar raya macam penguin bawa barang. Dan suami bawa helmet. Lepas ke? Sampai kat motor kali ni betul-betul OKU. Tangan penuh barang. Nak pakai helmet macam mana? Masalah nak pakai kan? Pakailah sendiri. Dengan kepayahan ambillah helmet tu. Dah lah helmet yang sama masa couple dulu. Sepanjang dah tak ada. Dia sarung tersungkup tak nampak. Abang kat mana ni bang? Abang kat mana ni bang? Ya Allah bang gelap bang gelap bang tak nampak abang. Yang suami ni bini baru angkat kain dah jalan. Sampai kat rumah baru perasan. Tengoklah maghrib kan, time senja kan, pergi surau pergi masjid. Mana ada peluk lagi dah, pegang besi. Jangan kena. Mengirai-ngirai telokong tu macam nak suai. Kan? Saya tak risau yang muda-muda. Yang nak pencet risau. Kadang suami tu dia, ada ke dalam Quran cakap, tak kala suamimu telah tua, pedulikanlah mereka. Layanlah cucu-cucu kamu. Ada cakap? Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Yang ngatuk macam seorang barang. Cucu. Atuk dah marah. Kontak seorang barang. Marah pula atuk kau. Alah cucu nenek tak faham lagi. Yang atuk dah duduk dah bilik dah macam ni. Alah cucu nenek. Aduh, cucu. Atuk pun bagi signal. Alah cucu nenek. Mengigau atuk kau. Tak faham lagi. Sudah atuk menjerit. Allahu Akbar. Baru dah letak cucu pahal bang. Baru dapat tangkap. Komunikasi suami isteri penting. Bagi kod yang supaya dua-dua faham. Kalau abang cakap macam ni, awak bersedia masuk bilik. Okey. Nah, pakai kod MOS. Suami bagi signal. Bini menjawab terus. Aduh. Tapi jangan selalu pakai, takut anak perasan. Terus. Tengok belum Lepas ayah cakap terus tak lama tu mak mesti suruh. Pandai-pandailah. Jadi itu pandai-pandailah suami isteri jaga. Zaman kita buat, bukan zaman cakap. Aku janji nak bertaubat kepada Allah. Berjanji bertaubat, tapi kena buat, jangan cakap. Seterusnya apa? Mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita mantapkan diri kita. Jangan biarkan. Kita tak pandai sesuatu perkara dalam kerja. Tanggungjawab kita untuk memperbaiki diri kita. Jumpa bahagian HR. Puan boleh tak tolong hantar saya kursus bahasa Inggeris. Sebab saya banyak berurusan dengan orang kadang orang luar. Jadi saya
Dah berkarat bahasa Inggeris saya. Boleh tak hantar saya? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak ada jauh lah. Ke mana? Singapura ke? Mak kata jauh tapi Singapura pun tak. Tak apalah pergi kursus. Saya nak kursus menaik lah. Sebab sekarang ni kena naik laju. Pergi kursus naik balik. Rupanya rare dah. Tak banyak dah kursus naik ni. Tengok ada tempat-tempat tertentu. Pergi hantar. Mantapkan keupayaan kita. Seterusnya apa? Profesional. Jangan campur aduk kerja dengan peribadi. Profesional di tempat kerja, profesional juga di rumah. Kat tempat kerja, profesional kita bekerja. Di rumah, profesional kita sebagai ahli dalam rumah. Jangan bawa balik kerja, bawa balik boleh, tapi buat setelah selesai tanggungjawab kita di rumah. Kadang anak bukannya banyak masa pun, dia cakap kita, mak, kau boleh jangan bising tak, aku penat kau balik kerja. Nantilah. Akhirnya anak takkan cakap kita sampai bila-bila. Itu sebab Assalamualaikum mak, faham ni. Itulah mak, tadi kan kat sekolah. Sekejap. Cakap lah. Tengok sekolah kan ni. Apa tu? Ada lagi tak? Tak ada tu je. Okey. Nanti sambung lagi. Dia kata, mak nak mandi boleh? Boleh. Jadi dia puas hati. Dia lepas cakap. Itu dia kadang-kadang kita tak ada. Balik nampak yang itu pagar dah terbayang. Pak pagar dah terbayang dah tanggungjawab itu. Transform kita jadi isteri. Transform jadi suami. Transform jadi anak. Transform jadi ayah. Jadi mak. Tapi kalau rumah tak ada gate, ayah pula sebelum kau cakap, baik kau cakap dulu. Nampak bumbung rumah, takkan bumbung pun tak ada. Nampak rumah. Gate ni pula ada 3 kan. 1 pintu pagar automatik, 2 semi auto, 3 manual. Manual macam mana kita buka sendiri. Semi auto, kita telefon, hello, ayah nak sampai, tolong buka. Dia buka. Itu semi auto namanya. Yang auto tu yang tekan terus tu buka. Terus kita bayangkan benda-benda hidup dalam rumah tu, isteri kita. Assalamualaikum, salam, abang. Bayangkan benda hidup, benda bergerak dalam rumah. Itulah kebahagiaan kita sebenarnya. Akhirnya kita rindu saat tu nanti tahu. Ya, tanyalah orang-orang lama. Bila tak kala anak-anak dah besar, dah lain, dah rasa. Bang, tinggal kita 2 je dah dalam rumah ni bang. Anak-anak semua dah lepas universiti belaka dah. Kita nak buat apa ni? Kita bergurau lah. Kita main kerja-kerja nak. Sunnah Nabi kan main kerja-kerja. Main kerja-kerja dalam rumah. Jangan kat luar. Nanti orang nampak cucu-cucunya. Apa hal pula mesti terus sekali lawan ni kan? Itulah. Tak kisahlah Iya. Kita akan rindukan saat tu. Profesional kita kat rumah. Bila balik janganlah garang-garang. Suami, ingat pesan Nabi dalam khutbah terakhir Nabi. Berlemah lembutlah pada isteri-isteri kamu. Faham? Berlemah lembutlah pada isteri-isteri kamu. Kerana isteri-isteri kamu itu adalah pembantu dan teman yang setia. Faham? Faham ke tidak? Faham tapi tak setuju. Betul tak? Jadi jangan cakap awam. Faham ke tak? Faham tapi tak setuju. Kadang-kadang tu lah. Cuba kita seorang. Tapi itulah, orang lelaki nak menghargai perempuan ni teman kajian salin. Kalau dia tahu kesakitan, jangan bagi alasan takut darah. Teman misi kita. Boleh tengok kena orang perempuan ni kesakitan dia beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu dia tak pernah putus asa nak beranak lagi. Beranak kali tu ya Allah sakit dia bang 5 orang anak dah lah. Baru seorang tau. Orang lelaki apa yang paling sakit hidup kau? Sunat kan? Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Bercakap dengan anak bukan main lagi, tak sakit loh. Macam gigit semua. Cubalah ayah tengah sikit lagi. Cakap langsung senyap ayah kan. Teman dan isi kita, ya Allah sakitnya. Bang, sakitnya bang, sakitnya. Bila dah beranak, dah cukup. Tak payah beranak lagi. Abang tak sanggup tengok. Bang, Nabi takkan anak kita seorang aja cukup. Bagi mak lain pula. Itu tanda sayang tau. Tanda sayang. Bahasa galak orang lelaki.
Alah, biasanya lelaki ni cakap je kan. Dia bukan takut bini menakutkan. Perempuan ni nampak je lembut kat hospital ni. Assalamualaikum. Dah minum ke belum? Bukan main lah ni. Balik rumah, dia buka tudung, dia pakai baju rasmi dia, baju binatang. Komang rambut dia lah. Mulalah dia menjelma. Mulalah keluar loudspeaker. Pagi mandi! Astaghfirullahaladzim. Satu lorong tengah sorot.